Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And dekat sini Shadows juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua saudara-saudaraku yang beragama Islam. Alright, and sekarang ni ialah hari Sabtu kan. Mungkin ada di antara korang yang masih ada di kampung halaman ataupun baru nak balik ataupun on the way balik ke KL. Yalah, sebab hari Isnin dah start kerja kan. So manalah di antara korang yang mungkin ada dekat kampung ke, on the way balik ke. So pada malam ni, pada hari ini, lalang kalau korang dah tak tahu nak buat apa, Shadows akan berkongsikan satu kisah seram yang terjadi kepada individu-individu yang nak cakap kurang bernasib baik. Ada seorang pernah komen kata diorang ni consider bernasib baik sebab dapat jumpa entiti-entiti ni. So Shadows pun tak tahulah, terpulang pada korang sama ada benda ni satu benda yang bernasib baik ataupun tidak bernasib baik. So kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini? So first things first, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang memberi cadangan untuk kisah pada malam ini. So kisah seram pada malam ini berkenaan dengan kisah seram yang terjadi di sebuah kilang yang terletak di Shah Alam Section 16, right? And insiden ini terjadi kepada dua individu yang time tu diorang baru lepas SPM and diorang pun bekerja di kilang tersebut. So kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku kepada dua individu tersebut, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's jom. I'm Batman. So kisah kita bermula di mana Ida dan juga Annie yang baru sahaja menamatkan SPM dorang, and sambil menunggu keputusan peperiksaan dorang keluar, so Ida dan Annie ni membuat keputusan untuk mencari kerja, and alang-alang 2-3 bulan lagi at least adalah sedikit orang cakap duit lah untuk spend ke, untuk belanja apa-apa ke kan, semua benda tu lah. So si Annie dan juga si Ida ni duk cari sampailah ibu si Ida ni bagilah satu cadangan di mana si Ida dan juga si Annie ni boleh bekerja di salah satu kilang di mana ibu Ida ni merupakan salah seorang supervisor di kilang tersebut. Dan alang-alang kilang tersebut dikatakan memerlukan pekerja. So memang beruntung lah, and then plus diorang memerlukan part-timers yang baru. Ibu si Ida ni fikir ni boleh lah, alang-alang korang tak tahu nak buat apa, dah tak ada kerja semua benda tu, boleh lah apply kerja dekat syarikat kilang ni yang terletak di Shah Alam Section 16. So apa yang lagi best ataupun lebih menyeronokkan atau lebih seronok lah, selalunya kalau kita masuk kerja, tak kisahlah mana-mana syarikat sekalipun, kita selalu pergi seorang-seorang kan, jarang dengan member. Tapi buat Ida dan Annie ni, diorang dapat pergi ataupun dapat bekerja di sebuah syarikat ataupun di sebuah kilang di mana diorang berdua kira rakan yang rapat lah, dapat bekerja di kilang tersebut. So memang tak adalah rasa pelik ke apa kan, kau seorang blur tak tahu nak buat apa, at least adalah juga member untuk temankan. So seperti biasa, bila kau dah baru masuk semua, mestilah ada training-training yang mesti dilakukan. So kilang tersebut lebih kepada pembotolan. Pembotolan ada beberapa produk tu, aku tak boleh sebut nama produk tu, nanti Hey Shadows Channel kena saman. Dia kira packaging lah, banyak fokus kepada packaging. So si Ida dan si Annie ni haruslah melalui beberapa sesi latihan sebelum mereka dapat kendali segala-gala mesin yang besar apa benda semua. Sebab mesin-mesin ni semua kira bahaya jugalah. Salah sentuh, sesilap ada mesin tu rosak ataupun nyawa boleh melayang. So lepas lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu macam tu, diorang dah masuk semua latihan, everything all, and diorang pun dah kenal rapat dengan beberapa staff-staff kat situ. And si Ida dan juga si Annie ni pun dah mula tugas-tugas harian dorang, and also kadang-kadang dorang adalah shift-shift yang tertentu. Dorang tak semestinya kerja pukul 9 sampai pukul 5. So adalah shift yang jenis pukul 7 ke pukul 3, pukul 11 ke pukul 8, ataupun
depend lah. So ada juga yang mana mereka-mereka yang terpaksa kerja overtime, di mana diorang kena bekerja shift malam. So pada suatu hari ni, si Ida dan si Annie ni pergilah ke kantin untuk makan tengah hari pada waktu tu. And then datanglah beberapa staff-staff daripada kilang tu. Salah seorangnya senior yang pernah dan consider lama bekerja kat situ, nama dia Kak Wan. And seorang lagi bernama Pak Syah. Pak Syah ni dia kira lagi senior lah, dah bertahun-tahun dah dekat situ. And salah seorang pekerja daripada Bangladesh lah. And pekerja Bangladesh ni memang fasih berbahasa Melayu, sebab dia pun dah lama juga bekerja di syarikat tu. And dia consider supervisor lah di antara geng-geng dia yang lain lah. Alright, so nak dijadikan cerita, tengah diorang semua makan, sembang-sembang semua benda tu, so Ida dan Annie ni macam terdetik di dalam hati untuk tanyakan satu soalan yang epik. Tipulah korang semua tak pernah tanya. Even aku yang bekerja sekarang pun dekat satu tempat ni pun aku pernah bertanya, ada apa-apa yang misteri ataupun yang menakutkan tak dekat kilang ni? And semestinya confirm adalah, tipulah tak ada. So setiap daripada diorang ni, si Kak Wan, Pak Syah dan juga Abbas yang lelaki Bangladesh tu, ada kisah-kisah diorang ataupun kisah yang menyeramkan yang diorang kongsikan kepada Ida dan Annie. First, si Kak Wan ni yang tengah sembang-sembang tengok, so Kak Wan pun ceritalah pengalaman seramnya yang berlaku kepada Kak Wan dan salah seorang rakan sepekerjanya di dalam sebuah tandas yang terdapat di dalam kilang tersebut. So kisah dia bermula di mana pada suatu malam ni, time tu diorang ni si Kak Wan dan juga rakan pekerjanya, kita bagi nama dia Kak Ros lah. So Kak Wan dan Kak Ros ni time tu diorang bekerja shift malam, nak buat overtime. So tengah-tengah buat kerja semua, dan Kak Ros ajaklah Kak Wan ni teman pergi tandas kejap, sebab dikatakan tandas dekat kilang tersebut terletak dekat satu kawasan yang agak terpencil dan tak ramai orang, and kawasan tersebut memang agak gelap lah. So Kak Ros ni risau and takut pada waktu yang sama. So Kak Ros ni pun ajaklah Kak Wan. So Kak Wan pun bersetuju. Kak Wan cakap, okay, let's jom. So Kak Wan dan juga Kak Ros ni pergilah ke tandas. So pergi ke tandas, tandas tu aku just nak bagi deskripsi sikit lah. So tandas tu ada 3 ruang dia, okay, 3 tempat dia, and 2 daripada tandas tersebut pintu dia tertutup. So Kak Ros dan Kak Wan fikir mungkin ada orang, tapi peliknya is that senyap. Kawasan dalam tandas tu tak ada bunyi, tak ada apa. So Kak Wan dan Kak Ros ni malah nak fikir apalah, mungkin fikir dia tengah tenang orang-orang yang guna dalam tandas tu dalam keadaan tenang untuk fokus melepaskan hajatnya. So Kak Wan dan Kak Ros pun bila time menggunakan tandas, diorang pun alang-alang bedak muka, letak lipstick, nak percantikkan diri lah kan, sebab selepas seharian bekerja kan, confirm lah dengan berpeluh semua benda tu. So makeup pun cair lah, lebih kurang macam tu lah. So tengah Kak Wan dan juga Kak Ros ni duk sembang, dan tiba-tiba Kak Ros ni terdengar seperti ada suara yang turut macam gelak sekali tau, sambil diorang ni bersembang. So kira macam Kak Ros dan Kak Wan ni adalah macam bergurau-gurau sikit kan, konon ni macam gosip-gosip sikit lah, membawang kan, dekat pekerja, setengah-setengah pekerja macam tu lah. So tengah-tengah membawang macam tu, Kak Ros ni terdengar seperti ada orang ketawa tau, ada macam suara orang ketawa macam halus saja bunyi dia tau dalam tandas tu. Dan Kak Ros fikir, orang yang kat dalam tandas ni boleh tahan juga ada punya telinga dia. So Kak Wan pun cakap, kita abaikan je lah, kita just buat tak reti je. And then lepas diorang sembang macam biasa tau, macam tak ada apa-apa dah, diorang sembang, keadaan sekeliling di dalam tandas tu kembali senyap tau, tak ada suara, tak ada bunyi semua benda tu. And Kak Wan dengan Kak Ros ni tak adalah diorang nak pergi cek tandas ke cek bawah apa ruangan apa tandas tu kan, kok ada orang ke apa, agak-agak kita pun tak buat benda macam tu, takkan ada orang nak buat kan. So again macam biasa, bila diorang sembang biasa, tak ada bunyi, tak ada apa tau. Namun bila Kak Wan dan juga Kak Ros ni start membawang, Kak Ros dan juga Kak Wan kali ni kedua mereka ni terdengar gelak ketawa yang datang daripada tandas tersebut tau. And masalah ni sekarang, Kak Wan dengan Kak Ros tak tahu suara ataupun ketawa tadi tu datang daripada tandas yang mana satu tau. Sebab ada 2 tandas yang dekat situ, dua-dua pintu tertutup tau. So Kak Wan dan Kak Ros fikir mungkin adalah antara mereka yang ada di dalam tandas tu, kok member yang berteman buang hajat ke apa kan.
So Kak Wan dengan Kak Ros ni dah makin naik angin tau. Tiap kali diorang membawang, diorang ibarat macam tumpang dengar sekali tau. So Kak Wan dah tak tahan, Kak Wan pun terus, dia tak fikir apa, dia terus pergi kat tandas tu, tertolak pintu tu tau. Dan time ni lah benda yang paling menyeramkan yang berlaku kepada Kak Wan dan juga Kak Ros, di mana seelok sahaja Kak Wan tolak pintu tandas tu rupanya tak ada orang pun yang ada kat dalam. Dan epic dia is that tandas yang kat sebelah tu pun sama juga, pintu tertutup. Apabila Kak Wan buka pun sama juga, tiada sesiapa yang berada di dalam tandas tersebut. So Kak Wan dengan Kak Ros time tu tanyalah sesama sendiri, kalau tak ada orang dalam tandas tu, siapa yang sebenarnya sedang gelak ketawa sambil mendengar Kak Wan dan Kak Ros membawang. So Kak Wan dengan Kak Ros time tu terus panik, dah tak fikir apa-apa dah, terus keluar daripada tandas tersebut dalam keadaan tergesa-gesa tau. And selepas itu Kak Wan dan juga Kak Ros memang jarang guna tandas, especially pada waktu malam. Kalau kata dia kena tahan ataupun dia kena pergi tempat lain dekat kilang tu kan, sebab kilang ialah besar kan, so adalah mungkin pot-pot dia yang lain kan. Tapi yang tandas yang Kak Wan dan Kak Ros pergi ni merupakan tandas yang paling dekat dengan stesen orang tau. So Kak Wan dengan Kak Ros lepas insiden tu terus tak pergi dah tandas tu. Diorang pergilah, sangguplah berjalan jauh-jauh sikit kan, sesilap, ataupun sanggup naik motor atau kereta pergi petrol pump ke apa untuk menggunakan tandas di luar kawasan kilang tersebut. So lepas Kak Wan dah kongsikan kisah tu kepada si Ida dan juga si Annie, Ida dan si Annie ni pun rasa gerun lah, sebab selalunya diorang guna tandas tu. Tapi Ida dan Annie cakap selama diorang guna kat situ, tak ada lah diorang rasa macam meremang ke, seram sejuk ke, tak rasa apa-apa semua benda tu. Tapi yalah, bila benda tu tak jadi, memang kau tak rasa apa-apa lah. And bila kau tak fikir pasal benda tu, confirm lah benda tu takkan jadi apa-apa. So lepas Kak Wan dah kongsikan cerita tu, tibalah masa untuk si Pak Syah ni untuk berkongsikan pengalaman yang terjadi kepada dia. Tapi Pak Syah ni dia lagi beruntung. Beruntung kan. Sebab apa? Dikatakan Pak Syah dapat melihat entiti tersebut berada di kawasan kantin pekerja tau. So kisah dia adalah, satu hari ni Pak Syah ni time tu dia pada waktu malam, dia lepas semua staff-staff dia semua dah balik, dia buat round check lah. Dia nak make sure semua benda dah teratur, semua benda disimpan rapi, and tak ada lah kokot ada mesin yang terlupa nak off ke apa ke. So dia buatlah round check, and so alang-alang tu adalah tempat-tempat dia di mana dia akan tutup lampu. So tinggallah beberapa lampu untuk Pak Syah gunakan untuk dia tengok jalan lah. Kalau dia tutup semua memang tak nampak apa-apa lah cerita dia kan. Sambil Pak Syah buat rounding, Pak Syah ada lah torchlight kan, nak menghala ke mana-mana ke, nak check semua tempat okey. Sampailah dia pergi dekat satu kawasan ni, iaitu kantin pekerja tau. So kantin pekerja ni selepas pukul 6 petang macam tu, tempat tersebut akan ditutup. Alright, sebab memang tak ada orang dibenarkan pergi dekat situ lepas pukul 6. Dikatakan atas sebab-sebab tak nak orang curi tulang. So macam itulah. Si Pak Syah ni pergilah jalan, usaha tengok-tengok kok ada sesiapa tertinggal ke, ataupun ada benda nak kena kemas ke apalah. So seelok sahaja, time tu benda ni berlaku dekat pukul 9, pukul 10 macam tu lah. So seeloknya Pak Syah tengah buat ronda-ronda semua, dan tiba-tiba Pak Syah terdengar seperti ada bisikan, macam ada orang bercakap tau. So Pak Syah lepas dia dah dengar bisikan tu, so Pak Syah pun macam dia meninggikan suara lah, tanya ada sesiapa ke dekat kawasan ni, ada ke staff-staff yang masih tak keluar lagi. So time tu tak ada sahutan tau. So Pak Syah mungkin terfikir kemungkinan besar adalah kot pekerja-pekerja Bangla yang mana ada dekat tingkat atas kilang tersebut adalah satu ruangan di mana ada di dalam 20 lebih pekerja Bangladesh dekat situ tau. Sebab apa? Sementara pekerja-pekerja Bangladesh yang baru ni masuk untuk dapat rumah ke apa kan, yang mana majikan akan sediakan rumah, diorang kena stay. Diorang kira macam kilang tu buat macam satu tempat untuk diorang stay untuk sementara waktu lah. Tapi bila Pak Syah fikir balik, untuk suara bisikan tu ataupun sembang tu nak sampai ke tingkat di mana dia berada,
agak mustahil. Sebab apa? Tempat pekerja Bangladesh ni stay agak jauh daripada mana dia dengar suara tu tau. Bunyi suara tu datang seolah-olah agak dekat dengan dia tau. Bila Pak Shah ni mencari, still tak jumpa sesiapa pun yang berada dekat kawasan tu tau. Dan Pak Shah berasa pelik tau. Siapa yang duk berbisik-bisik ni kan? So sampailah satu masa ni Pak Shah menyalakan lampu suluh dia dekat kantin pekerja tau. So bila dia lampu suluh dia dekat tempat kawasan kantin pekerja tu, time tu lah Pak Shah macam seolah-olah nampak seperti ada kelibat yang berada di dalam kantin tersebut. Tapi masalah dia adalah Pak Shah ni, tempat dia berdiri dengan kantin pekerja tu adalah jarak dalam 5 meter ke 6 meter macam tu lah, agak jauh lah. And Pak Shah ni ada masalah mata. Masalah mata pula. Pak Shah ni rabun mata dia, so dia tak nampak lah apa benda tu kan. So dia macam suluh, try usah, tapi dia tak nampak, dia tak tahu. Tapi apa yang dia confirm, dia nampak ada kelibat yang berada di dalam kantin pekerja tu tau. So Pak Shah fikir, ini tak boleh jadi ni. Macam mana ada orang kat dalam tu? Ada nampak macam kelibat perempuan macam tu tau. So Pak Shah pun fikir tu memang staff. So time tu Pak Shah tak terfikir pun kok benda tu entiti ke ataupun benda-benda yang menyeramkan. Tak ada. Pak Shah tak terfikir langsung pasal benda tu. Sebab apa? Yelah, kau seharian bekerja dengan orang kan, takkanlah kau nak tiba fikir pasal hantu ke apa benda kan. So Pak Shah pun disebabkan dengan perasaan ingin tahu dia nak tahu siapa yang berada dalam kantin pekerja tu tau. So Pak Shah pun daripada mana tempat dia berada tu, dia berjalan secara perlahan-lahan ke arah kantin tu sebab takut sesiapa yang ada dalam kantin tu terkejut ke apa kan. So Pak Shah ni perlahan-lahan pergi ke arah kantin tersebut. Dan apabila dekat jarak dalam 2 meter macam tu, lampu suluh Pak Shah ni kira dah nampak lebih terang tau, kelibat ataupun bentuk badan kelibat tersebut tau, seperti seorang wanita berpakaian uniform kilang yang sedang berada di dalam kantin pekerja tu. So Pak Shah pun time tu dia tiba-tiba naik marah kan. Yelah, dah pukul 9 lebih, dekat pukul 10 kantin tu tertutup, macam mana pula kau boleh masuk ke dalam tu? And Pak Shah pun mendekatkan diri dia dekat pintu tu. Dia nak buka, tak boleh, dia tak ada kunci kan, sebab security je yang pegang kunci kantin tu. So dia buka lah pintu tu sikit. Dia macam pakai rantai tau untuk lock pintu tu. So dia buka pintu tu sikit and dia jerit lah, cik, siapa yang ada kat dalam tu? Tak boleh lah, dah ada kat dalam ni macam mana ni, dah lock kat dalam, macam mana nak keluar? Seelok sahaja Pak Shah jerit macam tu ataupun tegur perempuan yang berada di dalam kantin tersebut. Selepas tu alangkah terkejutnya Pak Shah apabila wanita tersebut memandang ke arah Pak Shah ataupun memusing kepalanya ke arah Pak Shah dengan muka yang menyeramkan tau. Muka pucat, seolah-olah macam tak ada darah langsung dekat muka dia tau. And memandang Pak Shah sambil tersenyum dalam senyuman yang agak mengerikan. Pak Shah time tu apabila dia nampak wajah wanita tersebut, Pak Shah terus terduduk dekat atas lantai tu sebab terkejut. And Pak Shah cakap nasib baiklah time tu dia tak ada sakit jantung ke apa-apa, kalau tak naya dia malam tu. Sebab time tu apabila Pak Shah nampak wajah ataupun raut wajah wanita tersebut, so Pak Shah tak boleh nak bagi contoh betapa mengerikan wajah wanita tersebut. So apa yang Pak Shah dapat bagi tahu is that wanita tersebut pandang ke arah Pak Shah sambil tersenyum dalam senyuman yang penuh menyeramkan, yang sangat mengerikan. Pak Shah pun lepas tu terus bangun and nak berlari. And sambil dia berlari daripada tempat tu ataupun nak keluar daripada tempat tu, Pak Shah usahlah kembali kantin pekerja tu. Dan apabila dia usah ataupun dia tengok balik kantin tu, wanita ataupun kelibat wanita tersebut dah tak kelihatan. So siapakah atau apakah yang Pak Shah dah nampak pada malam tu? So obviously sememangnya entiti tu lah. So Pak Shah pun lepas dia menceritakan dekat si Ida dan si Annie ni, si Ida dan si Annie pun lagi rasa gerun lah, tambah pula kantin pekerja tu. So Ida pun bagi tahu lah Pak Shah,
Pak Syah, maafkan Ida lah, bukan Ida nak apa orang kata, nak ragu ke, rasa ragu ke apa lah. Ke Kak Wan dengan Pak Syah ni saja nak takut, nak sakat-sakat kita orang, nak takut-takutkan kita orang kan. So Kak Wan pun tentu bagi tahulah sekat si Ida ni, Ida, kita orang tak ada masanya nak bergurau ke ataupun nak takut-takut korang dengan benda ni, sebab ini adalah pengalaman yang betul yang terjadi kepada kita orang. Kalau kau tak cari, kau boleh tanyalah staff-staff lain yang bekerja kat sini. Diorang semua confirm ada pengalaman diorang sendiri. Malah ada yang kata tengah diorang bekerja tu, diorang akan nampak seperti ada kelibat seorang, sama ada wanita ataupun lelaki yang beruniform beruniform kilang tu, akan buat macam berjalan-jalan dekat situ, tapi muka kelihatan pucat tau. And kebanyakan staff-staff yang kerja kat kilang ni semua dah masing mengenali lah macam tu, semua dah kenal each other dah. So bila nampak muka baru, confirm akan tegur. Tapi bila tegur, adalah beberapa cerita yang mengisahkan yang lelaki ataupun wanita tersebut macam buat tak reti, just jalan je, dan lepas tu bila nak cari tak jumpa. So itu antara pengalaman-pengalaman yang berlaku dekat pekerja-pekerja lain lah. So tinggallah si Abbas ni seorang yang masih belum kongsikan cerita ni. So si Annie pun bagi tahu Abbas, Abbas, you ceritalah you punya pengalaman. You kata you pun ada pengalaman terkena kacau dengan hantu semua. So Abbas time tu pun cakap, okay ma'am, saya cerita ma'am, tapi ma'am ini sangat menyeramkan lah ma'am. Maaf lah kalau aku punya accent ni tak kena sikit. Okay, tu aku ubah Abbas punya Bangladesh punya bahasa tu kepada bahasa kita. So lebih mudah lah, tak ada lah nanti orang kata tengok Shadows perangai. So Abbas pun berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh Abbas dan rakan-rakannya semasa berada di kilang tersebut. Alright geng bayang semua, so sekarang kita sambung dengan kisah yang bakal dikongsikan oleh si Abbas ni. So dikatakan time tu Abbas baru sahaja masuk bekerja dekat kilang tersebut tau. And seperti pekerja-pekerja Bangladesh yang lain, ada orang bila datang kat situ tak ada tempat lagi ataupun tak ada rumah lagi untuk majikan tu letakkan orang lah. So buat sementara waktu, dekat kilang tu ada satu tingkat di mana ada ruang yang luas, di mana disediakan katil semua macam dom macam tu untuk pekerja-pekerja Bangladesh ni tinggal dekat situ buat sementara waktu. And time tu si Abbas bersama rakan-rakan dia yang lain yang time tu baru sahaja masuk bekerja dekat tempat tu. So diorang macam biasalah, diorang nak mengenali kawasan and everything all. So si Abbas ni cakap sepanjang masa dia bekerja dekat tempat tu, bermacam-macam gangguan yang dia pernah lalui. Tapi gangguan yang selalu dia kena apabila dia berada dekat dom, dekat tingkat atas kilang tersebut, di mana pada waktu malam bila dia nak tidur ataupun dia nak merehatkan badan, si Abbas ni beritahu yang dia selalu terdengar seperti ada sesuatu ataupun ada orang yang berjalan di luar biliknya, seperti macam tarik rantai besi tau, rantai besi yang tebal tu, asyik bunyi ke hulu ke hilir tau. So apabila Abbas ni bila time dia nak tidur, bila dia terdengar bunyi tu, si Abbas ni pun bangun and buka pintu and nak check lah siapa yang ada kat luar. Namun tak kelihatan sesiapa pun dekat luar bilik tu tau. So Abbas fikir macam kenapa tak ada orang, kenapa ada bunyi macam orang berjalan, ada bunyi rantai semua benda. So Abbas malas nak fikir banyak, dia pun ingat mungkin bunyi mesin dekat bawah ke apa kan. So Abbas pun abaikan benda tu, dia pun tutup pintu and dia pun kembali berehat. So elok si Abbas ni nak baring dan rehatkan badan, again sekali lagi si Abbas akan terdengar seperti ada seseorang yang berjalan di luar pintu. So si Abbas ni pernah melaporkan insiden tersebut dekat salah seorang supervisor dia. So supervisor dia cakap mungkin ada orang kot jalan dekat luar, kamu ni fikir macam-macam lah, cakap supervisor tu. Tapi Abbas cakap tak mungkin ada orang boleh hilang dengan sekelip mata. Sebab apa? Dengan rantai ke apa ke, kalau kau berlari confirm kau akan dengar bunyi rantai tu. And tempat ataupun luar daripada dom tu, kau tak boleh nak lari mana-mana atau sorok. Dia macam panjang melirik macam tu tau. So kalau kau lari sekalipun, kau confirm akan dengar tapak kaki yang laju. Tu satu. And then by the time si Abbas nak keluar, nak buka pintu tu, confirm dia akan nampak
seseorang tengah berlari apa kan. Tapi Abbas cakap dia tak nampak apa-apa tau. Sampailah satu hari ni, satu insiden yang kurang menyenangkan berlaku tau. Apabila sampai benda ni, si Abbas ni boleh dikatakan demam hampir seminggu tau. Sampai doktor kena datang kat kilang tu untuk cek si Abbas ni sebab demam dia terlalu tinggi tau. So apa yang berlaku pada satu petang ni, time tu si Abbas ni berasa penat sikit. So dia ingat nak pergi kat bilik dia untuk berehat lah. Time tu kira macam waktu break dia lah, dalam sejam macam tu. So dia pergi ke dorm dia just nak rehatkan badan, and tiada sesiapa pun yang berada di dalam dorm tersebut. So tengah si Abbas ni nak berehat everything all, time tu lah si Abbas terdengar sekali lagi seperti ada orang yang berjalan di luar pintu bilik dia sambil tarik rantai tu. Tapi kali ni dia boleh dengar seperti orang yang ada dekat luar tu macam bercakap ataupun membaca sesuatu tau, tapi kurang jelas, tapi agak kuat ataupun cukup kuat untuk si Abbas ni dengar dalam bilik dia. So Abbas ni dah panah baran semua benda, dia tak boleh tahan kan. Yelah, hampir setiap malam dia asyik kena ganggu macam tu tau. So apa si Abbas ni buat, dia terus bangun, dia buka pintu and dia keluar, and kali ni dia nampak orang yang berjalan dekat luar pintu dia tau time tu. Tapi orang tu kira belakang dia menghadap si Abbas lah. So Abbas pandang kat luar, Abbas jerit lah, "Woi, kau buat apa bising-bising ni semua kan?" Tanya si Abbas. And time tu orang yang berjalan tu nampak seperti seorang lelaki yang sedang memegang rantai besi tau. So Abbas pada time tu dia terasa macam kurang senang sikit tau, macam tak sedap hati lah macam tu kan. So apabila lelaki ataupun siapa yang dia nampak berjalan dekat koridor tu, apabila Abbas tegur, lelaki tersebut macam buat tak reti tau, macam tak layan tu. Sampailah si Abbas ni dia ambil macam tin kosong tu, dia ambil and dia baling tau, sebab Abbas ni dah panas gila, dah paran gila time tu. So apabila si Abbas ni baring, so lelaki tersebut berhenti langkah dia, and time tu terus pandang ke arah Abbas, and time tu Abbas nampak seorang lelaki tua, berwajah tua, tapi muka dia tak nampak macam muka manusia langsung tau. And apa yang menggerunkan adalah tiba-tiba lelaki tua tersebut berlari dengan begitu laju ataupun bergerak dengan begitu laju dalam keadaan yang tak normal ke arah Abbas tau. Abbas time tu panik, dia tak tahu apa yang berlaku. Sebab apa yang si Abbas ingat adalah lepas dia nampak kelibat tersebut lari ataupun datang ke arah dia, tiba-tiba satu dunia dia gelap tau. Sebab apa, dia pingsan lah cerita dia kan. So lepas dia dah tengok benda macam tu bergerak dengan keadaan yang tak normal macam tu, member terus pingsan tau. And sampai macam aku cakap tadi kan, doktor semua datang, and si Abbas ni demam panas gila tau, ada dekat 39 dekat 40 yang tu tau. So Abbas pun time tu dah macam orang kena histeria, bukan macam histeria, macam trauma tau lepas insiden tu. So selepas seminggu macam tu, Abbas pun kembali pulih, semangat dia pun dah okey balik. So Abbas again on and off dia akan terdengar lah bunyi-bunyi yang sama juga. Tapi lepas tu dia dia tak layan dah semua benda tu. Dia cakap, saya datang sini untuk kerja you lantak you lah, you nak buat apa sekalipun, you jangan kacau saya, you jangan munculkan diri you. I nak buat kerja I nak cari rezeki, you jangan kacau you buatlah apa you nak. So Abbas dah malah nak fikir, sebab dia macam, yelah, ada setengah orang kalau dah kena insiden macam tu confirm dah resign lah. Tapi yelah, Abbas datang all the way from Bangladesh untuk kerja di Malaysia untuk mencari rezeki. Takkanlah dia nak resign kan? Macam mana dia nak resign kan? Dia nak cari sumber pendapatan untuk ahli keluarga dia dekat kampung. So Abbas terpaksa lah hadap semua benda tu. Sampai satu tahap tu Abbas dah bertahun kerja kat situ, Abbas dah jadi macam lali tau, dah macam tak ada perasaan langsung. Dia bila dia nampak ataupun bila dia terdengar bunyi ke apa, dia dah relax lah, dia macam tak ada apa-apa lah. Dia macam dah sebati lah, bukan sebati lah, kira dah macam dah biasa dengan gangguan-gangguan yang berlaku dekat kilang tersebut. So selepas si Ida dan si Annie ni dah dengar semua kisah yang dikongsikan oleh si Abbas, Pak Shah dan juga si Kak Wan ni, so Ida dan Annie pun bagi tahulah, cakap yang kira pengalaman yang dialami oleh mereka bertiga tu agak dahsyat jugalah kan. So si Kak Wan ni bagi tahulah dekat si Ida dan si Annie, katalah kalau mana-mana kawasan kilang ni kalau pergi, janganlah try pergi berseorangan, make sure ada berteman, dan tak kisahlah korang berdua ke ataupun kawan ke, sesiapalah, make sure berteman. Janganlah sesekali pergi seorang-seorang, takut ialah terkena
gangguan-gangguan macam ni. And then kalau tak boleh handle, ada satu hal pula lah kan. So Ida dan si Annie ni pun macam okay lah, fine, diorang pun sajalah. And then plus diorang tengok waktu pada time tu pun break diorang pun dah habis. So diorang pun lepas tu bersurai. So pada malam tu si Annie dan juga si Ida ni kena bekerja overtime lah, alright, disebabkan ada beberapa staff yang diorang ada emergency. So si Annie dan si Ida ni kenalah stay back, termasuklah ibu si Ida ni yang merupakan supervisor yang kerja dekat kilang tu. Bila dia kerja overtime, so Annie dan Ida ni adalah break setengah jam ke sejam macam tu lah sebelum sambung kerja. So time tu si Annie dan si Ida ni katalah, jomlah kita pergi touch up kan, letak makeup, letak lipstick ke apa ke, elok-elokkan, bagi freshen up lah, freshen up, kira segarkan balik lah badan kan. So si Annie dan si Ida ni pun pergilah ke tandas, di mana tandas tu yang Kak Wan cerita tadi tu. Tapi si Annie dan si Ida ni dah lupa pasal kisah yang dikongsikan oleh mereka bertiga. Si Annie dan juga si Ida ni pergilah ke tandas tu macam biasalah, sembang, berborak sambil make up, pakai bedak, pakai gincu, everything all, bagilah nampak lawa semua tu kan. So diorang pun make up everything all. Lepas tu diorang pun macam biasalah sembang-sembang sajalah, nak buang masa sikit kan. Tapi time tu lah si Ida cakap yang tak sangka time dia bekerja dekat situ, tempat dia buang masa rupanya adalah di dalam tandas. Most of the time dalam tandas. Bagi pelik ke macam kita semua kerja tak adalah banyak kita buang masa dekat tandas kan. So si Ida ni dengan si Annie ni pun sembang. Dan si Ida pun tiba-tiba tak tahu kenapa naikkan topik berkenaan kisah yang Kak Wan cerita tau. And time tu Annie pun cakap, you tak payahlah cerita benda tu kat sini. Ini kan tandas yang Kak Wan dengan Kak Wan dengan Kak Ros kena tu. And then time tu barulah si Ida ni tersedar. Iyalah, betul lah. And apa yang epic adalah tandas yang sama yang Kak Wan cerita tu, yang dua tandas tertutup tu, dua tandas tu pun tertutup tau. So si Annie ni dia berani sikit. Apa dia buat is that dia tunduk dekat bawah and dia try tengok lah dekat tandas tu. And Annie cakap tak ada orang. So okey lah. So Ida pun cakap tak ada orang, okey lah, tak ada apa-apa lah tu. Alah, plus pukul berapa ni, baru pukul 6 petang macam tu kan, tak ada apa-apa lah. So diorang pun sembang-sembang, membawang semua benda tu kan. Sampailah satu momen ni di mana si Annie dan si Ida terdengar seperti ada sesuatu ataupun seseorang yang gelak ataupun ketawa sambil diorang berdua ni bercerita tau. So each time diorang bercerita ataupun membawang, terdengar seperti sesuatu gelak ketawa macam tu lah. Tapi apabila diorang stop, gelak ketawa tu pun stop sama juga. And time tu si Annie dan si Ida ni dah start meremang dah. So Ida ni apa dia buat is that dia tundukkan kepala dia and dia nak tengok lah bawah tandas tu ada sesiapa ke tak. And time tu lah Ida dia terkejut. Sebab apa? Dia nampak ada dua tapak kaki yang berada dekat dalam tandas tu. And tapak kaki tu memang mengerikan tau. Dia ibarat macam dalam movie-movie yang korang tengok tu kan. Tapak kaki tu berkerut, macam mereput macam tu tau. And time tu lah Ida bagi tahu ini, jom kita keluar dari tempat ni sekarang juga. Aku dah tak sedap hati ni. And time tu lah Ida pegang tangan si Annie ni and tarik si Annie ni untuk keluar daripada tandas tau. Sambil dorang nak keluar dari tandas, Annie dan Ida terdengar satu suara yang menanyakan satu soalan. Pergi mana tu? Takut ke? Terus Ida dan Annie cabut keluar daripada tandas tu dalam keadaan tergesa-gesa. Si Ida terus pergi kepada ibunya, cakap dia tak boleh nak kerja pada waktu malam tu. Si Annie pun cakap dia dah tak boleh nak brain apa yang dah berlaku. Si ibu si Ida ni, yang supervisor yang kilang tu, cubalah pujuk kan, cuba tenangkan diorang. Namun Ida dan juga Annie ni tak boleh tahan, diorang terus keluar daripada kilang tersebut tau. So obviously benda ni ibarat macam rosak lah image ibu dia kan. So dah nak buat macam mana kan, benda dah terjadi. So dikatakan lepas insiden tu, Ida dan si Annie ni terus letak jawatan and tak nak kerja tau. So pada awalnya Ida dan Annie ni fikir segala perkongsian kisah-kisah seram daripada Kak Wan, Pak Syah dan juga Abbas ni hanyalah macam
kisah-kisah macam tu lah. Yelah tempat-tempat ni ada gangguan, ada hantu ke apa benda, tapi tak ada lah. Diorang expect benda tu terkena dekat diri diorang pada hari yang sama. Kisah tersebut dikongsikan oleh Kak Wan, Pak Syah dan juga Abbas. Alright guys, so begitulah pengalaman yang dialami oleh si Annie dan juga si Ida ketika bekerja di kilang yang terletak di Shah Alam ni. So sekiranya korang semua suka ataupun enjoy, terhibur dengan konten yang Shadows kongsikan pada hari ini, seperti biasa korang boleh tekan butang like yang ada di bawah, and juga tak lupa tekan butang subscribe dan juga bell notification kepada semua viewers Shadows yang masih belum subscribe ke H Shadows channel. Alright, sokongan korang amat dihargai. Seperti Shadows cakap di dalam konten-konten case Shadows sebelum ni, Shadows dalam perjalanan ke road to 5k. So dengan sokongan korang semua, insya-Allah dengan rezeki yang ada, Shadows nak capai matlamat Shadows pada tahun ni, iaitu 5,000 subscribers, insya-Allah. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys, stay safe, take care kepada yang travel. Alright, bye bye.